Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Jawahir Mansuri. Terima kasih telah setia menonton channel kami. Jazakumullah khairul jaza. Mari kita menyimak tentang ulasan Ustadz Thoriq Jafri tentang Fir'aun yang minta dibuatkan bangunan sampai ke langit untuk mencari Tuhannya, biar tahu tentang apakah kisah ini benar atau tidak. Kita saksikan, kita simak dengan baik-baik penjelasan atau ulasan dari Ustadz Thoriq Jafri. Saya bawakan ke situ contoh lain adalah kursi, ya. Ada yang memahami, diorang kata kursi ini tempat Allah meletakkan kaki. Ada orang faham macam tu. Maksudnya Allah duduk di atas arash dengan zatnya, dan Allah meletakkan kaki Allah di atas kursi. Ini kefahaman ataupun tanggapan sebagian pihak. Bila kita cek balik macam mana Imam Tabari memahamkan kursi, Imam Tabari tidak memahamkan kursi itu dengan mawdi'ul qadamain, bukan tempat letak kaki, tetapi beliau memahamkan kursi itu dengan makna yang lain, iaitu ilmu Allah. Dalam ayatul kursi, tuan-tuan, dalam ayat kursi kita baca apa? Apa ayat yang kita baca dalam ayat kursi? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apa maksud ni? Imam Tabari memahami wasi'a meliputi, kursiyuhu maksudnya ilmu Allah. Kursi Imam Tabari faham dengan ilmu Allah. Ini apa kita panggil kalau bukan takwil? Kaedah apa kita nak panggil ni kalau bukan kaedah takwil? Kursi faham dengan ilmu, takwil. Maka Imam Tabari juga mentakwilkan kursi kepada ilmunya Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, tuan-tuan, yang terakhir yang terakhir ni tentang ayat-ayat yang seolah-olah menisbahkan kepada Allah arah fauqiyah, atas. Adanya ayat-ayat Quran ataupun hadis seolah-olah menunjukkan Allah ada sifat atas, fauqiyah, atas. Bila kita tengok macam mana Imam Tabari memahami fauqiyah ni, ayat-ayat ni, kita juga mendapati Imam Tabari sama sekali tidak memahamkan bahawa Allah ada di atas. Imam Tabari tidak memahamkan bahawa Allah di langit. Tuan-tuan boleh baca sikit apa yang dihuraikan kat situ. Sama ada Imam Tabari di sini menggunakan kaedah tafwid, serahkan makna pada Allah, tanpa memahami bahawa Allah itu ada tempat, ataupun ada beberapa tempat Imam Tabari gunakan kaedah takwil. Okey. Cuma di sini ada satu konflik yang ditimbulkan berkenaan ketika Imam Tabari mentafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Fir'aun. Dia menyuruh Haman untuk membina bangunan yang tinggi sampai cecah ke langit, dengan tujuannya Fir'aun tu nak tengok Tuhan Musa. Fir'aun nak tengok betul ke dakwaan Musa ni. Jadi Fir'aun bina bangunan tinggi sebab nak cari Tuhan Musa ke langit. Imam Tabari ketika mentafsirkan ayat berkenaan ni, Imam Tabari kata apa? Kalau kita tengok daripada sudut satu demi satu, Imam Tabari kata, qauluhu la'alli attali'u ila ilahi Musa
Yaqulu unzur ila ma'budi Musa alladhi ya'buduhu wa yad'u ila ibadatihi wa inni la'adhunnuhu fima yaqulu min anna lahu ma'budan ya'buduhu fis sama'. Fir'aun kata, binakan saya bangunan yang tinggi supaya saya nak cari Tuhan Musa kat langit. Fir'aun kata, saya rasa Musa menipu. Imam Tabari mensyarahkan makna Fir'aun. Fir'aun menganggap bahawa Nabi Musa kata ada Tuhan. Fir'aun merasakan Tuhan yang Nabi Musa kata ada ni ada di langit. Jadi yang menyatakan Tuhan Musa ada kat langit siapa? Fir'aun ke Imam Tabari? Fir'aun lah tuan-tuan. Itu tanggapan Fir'aun yang menganggap Tuhan Musa itu ada di langit. Imam Tabari menjelaskan kata-kata itu tapi daripada sudut perspektif Fir'aun yang menganggap Tuhan Musa itu ada di langit. Jangan kita terus isbatkan Imam Tabari yang menganggap bahawa Tuhan Musa ada kat langit. Tak jadi Tapi ada setengah orang berhujah. Dia kata Imam Tabari pun percaya bahawa Allah tu kat langit. Apa buktinya? Oh, buktinya sebab Imam Tabari menyatakan bersetuju dengan Fir'aun. Imam Tabari bersetuju dengan Fir'aun yang mencari Tuhan, mencari Allah kat langit. Ini pandangan yang tidak tepat. Sebab apa saya kata tak tepat? Sebab cuba kita fikir sama-sama. Betul atau tidak perbuatan Fir'aun membina bangunan yang tinggi untuk mencari Allah ke langit? Betul ke tak betul perbuatan tu? Tak betul Kalau Nabi Musa pernah mengajarkan kepada Fir'aun bahawa Allah di langit, seperti yang didakwa oleh pihak inilah, mereka kata Nabi Musa mengajarkan kepada Fir'aun bahawa Allah di langit. Itu yang Fir'aun pergi cari Allah ke langit tu. Ini pandangan pihak tu. Soalnya, kalau betullah Nabi Musa yang mengajarkan kepada Fir'aun bahawa Allah di langit, betullah perbuatan Fir'aun tu kan? Kira betul lah. Nabi Musa kata dekat Fir'aun, okey, Allah ke langit. Fir'aun pun pergi cari Allah ke langit. Betul lah tu. Allah ke langit. Fir'aun pergi cari Allah ke langit. Betul lah tu. Tapi Allah sendiri menyatakan perbuatan Fir'aun ini sia-sia. Allah sendiri menempelak Fir'aun ni, kata perbuatan Fir'aun ni sia-sia. Imam Tabari menyatakan perbuatan Fir'aun ini membazirkan harta. Maksudnya perbuatan Fir'aun cari Allah ke langit tu tak betul lah. Lepas tu macam mana Nabi Musa boleh mengajarkan kepada Fir'aun satu benda yang tak betul? Maka tuan-tuan, kalau nak claim Nabi Musa yang ajarkan Fir'aun Allah ke langit, itu satu dakwaan yang tidak berasas. Kerana perbuatan Fir'aun mencari Allah ke langit, Allah sendiri dah menempelak Fir'aun, menyatakan perbuatan kamu sia-sia. Kalau betul Allah ke langit, betul lah Fir'aun tu pergi cari Allah ke langit. Kalau betul Allah ke langit, kita boleh naik roket, kita pergi cari Allah ke langit. Kalau kita ambil roket cari Allah ke langit, rasa-rasa jumpa tak tuan-tuan? Tak jadi. Jadi pihak yang kononnya menyatakan Imam Tabari juga memahami bahawa Allah ke langit, saya tengok ada kekeliruan di situ. Jadi kita tengok akhirnya Fir'aun pun jadi masalah akhir zaman ni tuan-tuan Fir'aun pun jadi masalah. Pening kepala Fir'aun. Asy'ariyah bergaduh dengan Salafi, lalas aku yang kena petik nama aku juga kena petik, dia kata. Pening kepala dia. Cuma bila kita kumpulkan semua pandangan-pandangan Imam Tabari tentang istiwa, tentang yad, tentang ain, tentang saq,
tentang kursi, tentang fauqiyah tu tadi, kita boleh faham secara keseluruhan. Tak ada pun Imam Tabari memahami dengan makna zahir, tak ada. Sama ada Imam Tabari gunakan kaedah tafwid ataupun menggunakan kaedah takwil. Kalau ada yang kata Imam Tabari tak guna takwil lah, banyak Imam Tabari gunakan takwil kat situ. Bukan saya seorang yang faham Imam Tabari guna takwil. Ulama-ulama lain juga memahami Imam Tabari guna takwil. Kajian-kajian, ahli sarjana, profesor-profesor, para alim ulama semua memahami Imam Tabari gunakan takwil. Kalau dah macam tu, tuan-tuan, kita boleh simpulkan Imam Tabari menggunakan dua kaedah yang paling penting untuk memahami hadis mutasyabihat, nas mutasyabihat, tafwid dan juga takwil, di mana dua-dua inilah disiplin di dalam mazhab Imamul Asy'ari dalam memahami mutasyabihat. Maka tidak keterlaluanlah kalau kita kata apa yang dibawa oleh Imamul Asy'ari, tafwid dan juga takwil, itu sebenarnya dicedok daripada orang sebelum beliau, Imam Tabari, Imam Ibn Abbas, Dhahak, Mujahid, Qatadah, kerana memang terbukti bahawa semua daripada mereka menggunakan takwil untuk memahami Al-Quran secara umum, lebih-lebih lagi untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sekadar itu dululah. Saya tidak bercadang untuk panjang sangat, dan saya memang tidak bercadang nak baca satu-satu. Saya rasa tuan-tuan setelah mendengar dua pembentangan yang terawal tadi yang syarat dengan penjelasan, tuan-tuan boleh baca dan boleh faham sendiri apa yang ada dalam buku tersebut. Cuma isu yang kita akan hadap ketika menjelaskan kepada pihak-pihak yang tak nak terima takwil ni, yang mencela orang yang mentakwil, bahkan mencela mazhab Asy'ari kerana mentakwil, mereka akan berhujah. Mereka kata, dah Allah kata Allah ada mata, ikut je lah. Dah Allah kata Allah ada tangan, ikut je lah. Dah Allah kata Allah istiwa atas arash, lah ikut je lah. Itu pendirian mereka. Allah yang cakap macam tu, kita kena ikut. Cuma bila kita menyelusuri perjuangan para ulama untuk memahami nas-nas mutasyabihat, kita kata tak senang macam tu nak fahamkan ayat-ayat ni. Tak senang macam tu. Tak senang kita kata dah Allah cakap macam tu, terima je lah. Dia tak senang macam tu, tuan-tuan. Kita tidak dapat menisbahkan kepada Allah semua yang Allah nisbahkan untuk dirinya dalam Quran. Tak semua kita boleh nisbahkan pada Allah. Apa maksud ni? Cuba tengok. Allah dalam Quran, Allah menisbahkan kepada dirinya beberapa perkara yang kita tak boleh nisbahkan kepada Allah pun. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, nasullaha fanasiyahum. Mereka, orang-orang kafir itu lupa kepada Allah, fanasiyahum, maka Allah pun lupa kepada mereka. Boleh tak kita kata, kita nisbahkan perbuatan lupa tu kepada Allah Ta'ala? Kita kata Allah ni ada perbuatan lupa. Boleh tak, tuan-tuan? Macam mana kita nak nisbahkan lupa pada Allah? Tak boleh. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melontar ketika kamu melontar, tetapi Allah yang melontar. Wah, sudah, Allah melontar pula dah. Boleh tak kita nisbahkan kepada Allah perbuatan melontar? Fayakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu muslihat dan
Aku pun membuat tipu muslihat, kata Allah. Allah buat tipu muslihat, Allah buat tipu daya. Boleh ke kita nak nisbahkan pada Allah tipu daya? Tadi kata kena nisbah kepada Allah semua yang Allah nisbahkan dalam Quran. Habis tu pelupa, melontar, tipu daya, Allah sendiri sebut. Maka tuan-tuan, kita tak dapat nisbah pada Allah semua zahir lafaz itu tu. Nak tak nak semua ni perlu kepada dua, sama ada tafwid ataupun takwil. Sebab tu kita kata tuan-tuan, tak bolehlah kita nak sewenang-wenangnya mencela, menghina, menolak kaedah takwil ini. Dan kaedah takwil itu pun ulama bawa supaya dengan tujuan menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekurangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun serba salah nak cerita panjang-panjang, saya cuba ringkaskan. Mungkin sekadar itu dulu, dan minta maaf kalau tidak sepanjang, sedalam, seterperinci seperti dua pembentangan yang terawal. Dan sebenarnya bukan kedudukan saya pun sebenarnya untuk duduk depan ni di hadapan tuan-tuan. Tadi tu saya cuak juga, saya tengok ramai ustaz-ustaz yang datang. Alhamdulillah, kita telah menyimak ulasan dari Ustaz Thariq Jafri tentang bagaimana Allah ada di Arasy, atau bagaimana Fir'aun yang menyuruh dibuatkan sebuah bangunan untuk bertemu Tuhannya. Ini hal-hal yang tidak benar Fir'aun, hal-hal yang tidak mendasar Fir'aun, atas perkataan Fir'aun yang akan bertemu Tuhannya di langit. Semoga dengan ulasan tersebut kita menambah wawasan kita terhadap pengetahuan kita. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.